Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili daripada kumpulan saya untuk membentangkan tentang polisi brief. Tajuk kami tentang polisi brief adalah peningkatan gaji minimum di Malaysia. Saya telah berpecahkan kepada beberapa kumpulan untuk kami membuat presentation ini. Next. Okey, ringkasan eksklusif gaji minimum telah diarifkan sebagai jumlah minimum saraan yang diperlukan oleh majikan untuk membayar orang yang digaji untuk kerja yang dilakukan dalam tempoh tertentu. Sasaran dia adalah pekerja di seluruh Malaysia, majikan di seluruh Malaysia, Kementerian Sumber Manusia. Okay, next. Okay, pengenalan kertas kerja ini mencadangkan satu dasar berkenaan peningkatan gaji minimum di seluruh Malaysia. Ucapan upah adalah faktor pendorong terbesar bagi ramai pekerja untuk bekerja dan secara positif berkaitan dengan kepuasan hidup pekerja. Sementara itu, faedah sampingan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja serta meningkatkan reputasi organisasi. Polisi gaji minimum di seluruh dunia menunjuk prinsip untuk menyediakan gaji asas untuk pekerja yang valid, Samiha dan Backmanship 2021. Gaji minimum ialah jumlah minimum yang perlu dibayar kepada pekerja yang dilakukan satu perkhidmatan yang diberikan dalam tempoh tertentu. Maksudnya di sini setiap kita bekerja adalah untuk dibayar gaji dan gaji itu adalah setimpal seperti mana untuk kita dapat. Okay, next. Okey, kat sini ada 4 contoh. Contoh kat sini, peningkatan gaji minimum akan meningkat persaingan antara syarikat. Peningkatan gaji minimum akan mengurangkan pengangguran. Peningkatan gaji minimum akan meningkatkan penggunaan domestik. Peningkatan gaji minimum akan meningkatkan produktiviti pekerja pada sebuah company itu. Okey, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya. Terima kasih Cik Badrul. Selamat sejahtera Doktor. Saya Mudalik Nak Lagi Tandika Salam, nombor matrik 282977. Ingin membentangkan tentang perbincangan. Di Malaysia, isu gaji minimum telah diperdebatkan selama beberapa dekad. Walaupun pada hakikatnya produktiviti buruh sebenar Malaysia berkembang lebih cepat pada 5.0% tahun sepanjang dekad berbanding hanya kenaikan 2.4% dalam gaji purata. Ramai majikan masih membantah pelaksanaannya. Perintah gaji minimum pertama telah ditawarkan pada 16 Julai 2012 dan dilaksanakan pada 1 Januari 2013 di Malaysia. Sistem gaji minimum terus diterapkan dengan kadar minimum gaji terkini pada 2018 yang diseragamkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebanyak 1,100 untuk semua negeri di Malaysia. Pada 1 Mei 2022, Kerajaan Persekutuan mewatakan RM1,500 sebagai gaji minimum baru untuk Malaysia. Di Malaysia, majikan yang tidak mematuhi dasar gaji minimum berisiko didenda maksimum RM10,000 bagi setiap pekerja. Bagi pesalah berterusan, mereka akan didenda sebanyak RM1,000 sehari. Dan pesalah berulang akan berhadapan dengan denda sebanyak RM20,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Penjara adalah pilihan terakhir bagi majikan yang melakukan kesalahan berulang kali. Seterusnya saya akan pergi kepada ujahan pertama, iaitu peningkatan gaji minimum akan meningkatkan persaingan di antara syarikat. Peningkatan gaji minimum akan meningkatkan persaingan antara syarikat. Kajian terbaru menunjukkan bahawa gaji minimum bukan sahaja membantu mengurangkan serakan gaji dan menyalurkan keuntungan produktiviti pada gaji yang lebih tinggi, tetapi ia juga boleh menyumbang kepada produktiviti buruh yang lebih tinggi. Contohnya ialah stesen minyak. Sebelum gaji minimum diperkenalkan, stesen minyak menggaji tenda pam bahan api dengan gaji RM400 sebulan.
untuk mengutip wang tunai daripada pemandu dan mengisi petrol. Gaji minimum menyebabkan attendant pam petrol tidak berdaya maju dan dari segi kewangan. Peraturan bank negara Malaysia membenarkan bank mengeluarkan kad kredit kepada individu dengan gaji bulanan melebihi RM2,000 untuk mengelakkan hutang yang berlebihan. Kad debit I telah tidak popular di stesen minyak kerana potongan pre-authorization sebanyak RM200. Pada tahun 2018, Petronas memperkenalkan aplikasi pembayaran iaitu Settle, di mana pemandu membayar minyak melalui telefon pintar, yang mana pemandu tidak perlu berjalan kaki ke kaunter. Aplikasi Settle juga membenarkan stesen minyak Petronas beroperasi 24 jam sehari tanpa kehadiran pekerja selepas tengah malam. Secara umumnya, stesen minyak Petronas mengalami peningkatan produktiviti modal berbanding pesaingnya. Di sini adalah stesen minyak Shell yang terpilih sedang menguji kaedah pembayaran RFID berasaskan touch and go. Terusnya kepada hujan kedua, saya akan memberikan kepada ahli kumpulan saya. Baiklah doktor, saya akan sambung balik semula ujahan kedua saya. Ujahan kedua saya adalah peningkatan gaji minimum akan mengurangkan pengangguran. Peningkatan gaji minimum akan mengurangkan pengangguran. Ini dimaksudkan bila gaji minimum mengurang, gaji minimum akan ditingkatkan, kadaran pengangguran ni akan mengurang di Malaysia ini. Bertentangan dengan kepercayaan popular, kenaikan gaji minimum menyekat kenaikan kadar pengangguran. Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan kadar pengangguran menunjukkan tahap stagnan berpendapatan dengan tahun apabila gaji minimum dinaikkan. Kadar pengangguran negara kini berada pada tahap terendah sejak Perintah Kawalan Pergerakan pertama yang dilaksanakan pada Mac 2020. Kadar pengangguran pada Februari 2022 berada pada 4.1% berbanding 5.30% pada Mei 2020 yang dipetik oleh sumber Hayatun pada tahun 2022. Pengurusan Besar Fast Job Malaysia iaitu Jolly Pang berpendapatan bahawa pelaksanaan dasar gaji minimum akan menjadi situasi menang semua untuk negara dalam jangka masa yang panjang. Selain itu juga, gaji medium yang ditawarkan telah pun melebihi gaji minimum yang akan dilaksanakan. Apabila ekonomi Malaysia dibuka semula secara berangsur-angsur, terdapat peningkatan besar dalam permintaan untuk bakat untuk menyokong keperluan operasi yang semakin meningkat. Beliau menambah dengan melihat kembali data Jabatan Perangkaan yang dapat dilihat bahawa apabila gaji minimum di seluruh negara dirasmikan pada tahun 2014, dan apabila ia dinaikkan pada tahun 2016 dan 2019, perkara tersebut tidak mencetus kehilangan pekerjaan yang meluas. Kedua-dua kadar pengangguran dan kadar pertumbuhan KDNK kekal stabil pada tahun tersebut. Selain itu, kadar pengangguran menurun disebabkan peningkatan kos kerja melebihi masa. Akta Pekerjaan 1955 menetapkan kos kerja lebih masa antara 150% dan 300% berbanding kadar jam biasa, bergantung pada hari bekerja. Kadar setiap jam adalah prorata daripada gaji minimum sejak 2011. Kenaikan gaji minimum sebanyak 10%, meningkat kos saraan jam biasa sebanyak 11.3%, termasuk caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, majikan berbanding kadar biasa. Peningkatan kos lebih mendorong majikan untuk mengurangkan kerja lebih masa dengan mengembangkan tenaga kerja. Contoh dekat sini puan, kilang elektronik yang beroperasi 24 jam sehari akan menggantikan 2 shift sehari.
8 jam biasa dan 4 jam lebih masa. Dengan 3 shift kerja sehari, 8 jam biasa, tenaga kerja Kola Biru Kilang Elektronik meningkat sebanyak 50% untuk mengurangkan kos lebih masa. Penyelidikan mengenai pelaksanaan tahap gaji minimum sebelum ini Malaysia bahawa ia mengurangkan pengangguran dan meningkatkan kadar penyertaan buruh. Penyediaan juga mendokumentkan bahawa peningkatan sebelum tahun 2016 juga tidak menyebabkan sebarang pengurangan ketaraan dalam permintaan buruh. Terdapat perdagangan bahawa kenaikan gaji minimum boleh membawa kepada tekanan inflasi. Sebagai contoh, jika pemilik restoran tiba-tiba terpaksa membayar pekerja 1,500 dan bukan 1,200, dia perlu menaikkan harga produknya untuk mengambil kira kenaikan kos ini. Seperti jawatan kosong KFC, gaji 1,500 sehingga 2,500. Gaji yang ditawarkan oleh KFC Malaysia pada tahun 2017 sebanyak 1,500 yang merujuk gaji minimum Malaysia pada tahun 2022. Tetapi dalam konteks Malaysia berkemungkinan kebanyakan pekerja di kawasan bandar sudah dibayar hampir dengan kadar yang dicadangkan iaitu 1,500, iaitu mungkin terdapat sedikit tekanan harga tambahan di kawasan itu. Berkemungkinan kadar baru itu akan menyumbang kepada perbezaan gaji dan kos di bandar berbanding luar bandar selaras dengan pendekatan semasa. Sebagai penentu guna tenaga di Malaysia, malah penyelidikan di Malaysia menunjukkan bahawa pasaran buruh di Malaysia cenderung mengikut teori kecekapan gaji di mana di mana pengenaikan kos gaji yang lebih tinggi akan dipulih melalui produktiviti yang lebih tinggi serta peningkatan pengakalan pekerja. Oleh itu, tekanan inflasi tidak mungkin menjadi teruk memandangkan peningkatan produktif kemudian akan mengerasi potensi kenaikan paras harga. Oleh itu, nampaknya kadar baharu yang lebih tinggi mungkin menunjukkan gambaran positif yang keseluruhannya. Oleh itu, hujahan ketiga akan disambungkan oleh Farah, tetapi Farah telah pergi khusus. Kita akan terus ke hujah yang keempat puan. Hujah yang keempat akan disambung oleh kumpulan saya juga. Okey, terima kasih sahabat saya Cik Murali dan Cik Badrul Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera doktor. Saya akan bercakap tentang hujahan keempat lah. Okey, iaitu peningkatan gaji minimum akan meningkatkan produktiviti bekerja. Penyelidikan mengenai pelaksanaan tahap gaji minimum sebelum ini di Malaysia menunjuk bahawa ia cenderung untuk meningkatkan produktiviti buruh, bertindak sebagai pendorong dan mengurangkan kadar pusing ganti atau turnover pekerja. Sebilangan besar kajian eksperimen telah menyokong hipotesis yang dirumuskan oleh George A. Akerlof pada tahun 1982 bahawa pekerja secara konsisten memberikan tahap usaha yang lebih tinggi sebagai tindak balas kepada gaji yang lebih tinggi yang dipanggil teori upah kecekapan. Kebanyakan kajian ini memberi tumpuan kepada tahap gaji firma individu, menunjukkan bahawa gaji yang lebih tinggi berbanding di tempat lain boleh menarik pemohon yang lebih berpengalaman dan bermotivasi. Gaji yang lebih tinggi juga boleh menimbulkan komitmen dan produktiviti yang lebih tinggi daripada pekerja sedia ada. Kesan gaji minimum berbanding gaji yang lebih tinggi dalam firma individu terhadap motivasi pekerja juga dapati positif menggunakan reka bentuk eksperimen semula jadi standard Georgiadis pada tahun 2013. Misalnya, mendapati bahawa gaji minimum kebangsaan UK telah beroperasi sebagai sejenis upah kecekapan dalam sektor rumah jagaan kediaman, meningkatkan motivasi dan membawa kepada pengurangan dalam tahap penyeliaan pekerja yang diperlukan. Bukti eksperimen di AS oleh Owens dan Kegel pada tahun 2010 juga menunjukkan hubungan positif antara gaji minimum dan usaha pekerja, yang membawa kepada kesimpulan bahawa jika direka dengan baik, gaji minimum boleh menjana hasil yang lebih baik di mana pekerja mempunyai gaji yang lebih tinggi dan majikan mempunyai kos buruh purata yang sama atau lebih tinggi sikitlah.
ketersediaan pekerja yang lebih tinggi dengan gaji yang lebih tinggi dan potensi untuk memperoleh kemahiran yang lebih tinggi akan menggalakkan peningkatan penyertaan dalam industri yang sebelum ini dielakkan. Perubahan ini akan memudahkan transformasi Malaysia menjadi ekonomi bernilai tambah tinggi dan berpendapatan tinggi. Dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh Valuation Nasi pada tahun 2020 terhadap pekerja dan majikan di firma elektrik dan elektronik, di zon perindustrian, Pulau Pinang dan Kulim mendapati bahawa gaji minimum meningkatkan usaha buruh dan mendorong mereka untuk meningkatkan produktiviti buruh. Gaji minimum juga memotivasikan pekerja dan mengurangkan kadar ketidakhadiran. Oleh itu, pelaksanaan gaji minimum memang mengubah sikap, kemahiran dan amalan bekerja untuk mencapai produktiviti buruh yang lebih tinggi. Produktiviti buruh adalah penunjuk pencapaian pekerja dalam dunia persaingan. Okey, bawah sikit. Okey, ni antara contoh kilang jadi utama teknologi tinggi Kulim atau Kulim High Tech Park. Okey. Kedua-dua keputusan tinjauan dan temu bual dalam kajian ini menunjukkan bahawa terdapat korelasi yang signifikan antara gaji minimum dan produktiviti buruh. Gaji minimum dipercayai dapat meningkatkan motivasi usaha kerja, produktiviti, mengurangkan kadar pusing ganti dan mengurangkan kos perubatan dalam firma. International Labour Organization pada tahun 2016. Ia juga mengurangkan taburan upah dan meningkatkan produktiviti buruh kepada gaji yang lebih tinggi. Hasil kajian ini bertepatan dengan dapatan James et pada tahun 2003, Belleter dan Jenskin pada 2007, Nayaran dan Smith pada tahun 2009, Zulkifli dan Muhammad Azan pada 2002. Yang berpendapat bahawa gaji minimum mendorong pekerja untuk meningkatkan usaha dan produktiviti. Selain itu, Shan Mugam daripada Majlis Perundingan Gaji Kebangsaan Malaysia juga mendapati bahawa gaji minimum meningkatkan gaji dan gaji pekerja seiring dengan peningkatan dalam pertumbuhan produktiviti. Maka pekerja adalah titik fokus bagi strategi utama untuk meningkatkan produktiviti. Oleh itu, motivasi dan pelibatan pekerja adalah perlu untuk mencapai prestasi berkaitan produktiviti dan ini dianggap sebagai sebahagian daripada keseluruhan pembangunan sumber manusia. Oleh itu, atribusi sebab untuk upah adalah penting untuk prestasi kerja. Oleh itu, majikan mesti menyediakan gaji minimum yang adil bagi meningkatkan usaha kerja daripada pekerja. Perasaan timbal balik ini menggalakkan pekerja komited untuk bekerja dan meningkatkan kadar produktiviti. Oleh itu, jumlah ketidakhadiran ke tempat kerja dan kadar pusing ganti atau turnover rate pekerja akan berkurangan dan akan meningkatkan keuntungan sesebuah firma. Untuk kesimpulannya, polisi brief ini menjelaskan mengenai keperluan meningkatkan gaji minimum di Malaysia melalui 4 hujahan, iaitu yang pertama, peningkatan gaji minimum akan meningkatkan persaingan antara syarikat. Peningkatan gaji minimum boleh menyebabkan firma yang lebih produktif menggantikan yang paling kurang produktif dan firma yang masih hidup menjadi lebih cekap. Mekanisme ini boleh meningkatkan produktiviti keseluruhan ekonomi seperti contoh stesen minyak yang berlumba-lumba untuk membuat sistem layan diri menggunakan aplikasi dalam telefon pintar dan pelanggan tidak perlu lagi untuk keluar ke kaunter juruan untuk mengisi minyak. Di situ akan mengurangkan masa pembeli lah situ. Ujahan kedua, meningkatkan gaji, peningkatan gaji minimum akan mengurangkan pengangguran dibuktikan dengan data-data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia yang melaporkan kadar pengangguran menunjukkan tahap stagnan bertepatan dengan tahun apabila gaji minimum dinaikkan. Ujahan ketiga, peningkatan gaji minimum akan meningkatkan penggunaan domestik di mana apabila peningkatan gaji minimum meningkatkan kebajikan ekonomi pekerja dengan meningkatkan taraf hidup mereka dan perkara ini seterusnya akan meningkatkan penggunaan domestik yang dapat dilihat.
Okey, itu sahajalah kita punya kesimpulannya dan apa kita di sini ada rujukan kita lah, rujukan yang kami dah research tentang assessment ni. So terima kasih doktor. Jadi itu saja daripada kumpulan kami, Doktor. Sekian, terima kasih. Maaf doktor, saya kerja hari ni.